Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi bersama saya, cikgu sains kamu, Cikgu Suhaida, dalam PDPR Sains tahun 3 pada hari ini. Okey, hari ini saya akan masuk tajuk isi padu. Okey, minggu lepas kita telah mempelajari tajuk luas. Okey, minggu ini saya masuk tajuk isi padu, iaitu masih lagi dalam tajuk pengukuran. Okey, murid-murid bersedia dengan buku teks, tajuk isi padu dan fahami apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Okey, isi padu. Okey, isi padu. Apa itu isi padu? Okey, kenderaan yang manakah dapat mengisi lebih ramai murid? Okey, sini ada gambar bas dan ada gambar van. Okey, jadi dia kata kenderaan yang manakah dapat mengisi lebih ramai murid. Okey, murid-murid ini akan masuk ke dalam bas dan ke dalam van. Okey, untuk balik pulang ke rumah. Okey, jadi kita lihat di sini, kita nampak bas adalah kenderaan yang lebih besar daripada van. Okey, jadi kita secara pemerhatiannya kita dapat lihat bas adalah boleh mengisi lebih ramai murid berbanding dengan van. Okey, jadi bas dapat mengisi lebih ramai murid kerana bas lebih besar. Oleh itu isi padu bas lebih besar berbanding dengan van. Okey, jadi sesuatu objek ataupun sesuatu benda yang lebih besar adalah mempunyai isi padu yang lebih besar. Okey, jadi isi padu bas adalah lebih besar berbanding isi padu van kerana van adalah kenderaan yang kecil. Okey, jadi dia mempunyai isi padu yang kecil. Okey, apa itu isi padu? Okey, isi padu, murid kena faham isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair ataupun gas. Okey, jadi isi padu ni adalah besarnya sesuatu ruang. Maknanya dalam bas tu berapa orang yang boleh kita masukkan dalam muatan bas tu. Okey, jadi jumlah orang yang masuk dalam bas itu adalah isi padu bas tersebut. Faham tak? Okey, begitu juga dengan van. Berapa jumlah ataupun berapa ramai murid yang boleh kita masukkan ke dalam van. Okey, jadi bilangan murid di dalam van itu adalah menunjukkan isi padu van tersebut. Okey, jadi isi padu ni maksudnya besarnya sesuatu ruang. Kalau minggu lepas kita belajar luas, luas adalah besarnya sesuatu permukaan. Okey, tetapi kalau untuk isi padu ni besarnya sesuatu ruang. Maknanya ruang ni macam dalam rumah kita ni bukan lantai saja, tapi satu rumah macam ni. Maksudnya kalau rumah kita bentuk segi empat tepat, dalam segi empat tepat tu berapa isi padu dia? Okey, berapa muatan yang kita boleh masukkan dalam rumah tersebut. Macam itulah. Okey, jadi dia adalah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh pepejal, cecair ataupun gas. Maknanya dalam bas tersebut murid adalah sesuatu yang untuk kita melihat sama ada murid itu berapa jumlah dia yang dapat dimasukkan ke dalam bas tersebut. Jadi jumlah murid itu adalah isi padu bas tersebut. Okey. Jadi murid kena faham isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh pepejal, cecair pun ataupun gas. Okey, jadi isi padu ni bukan hanya pada pepejal saja. Dia adalah ada 3. Okey, isi padu ada 3, iaitu isi padu pepejal, isi padu cecair dan isi padu gas. Okey, jadi kita akan mempelajari satu persatu. Macam mana isi padu pepejal, macam mana kita nak menyukai isi padu cecair ataupun bagaimana kita nak mengukur isi padu gas. Okey. Okey. Cuba kita tengok di sini. Okey, isi padu diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai.
Cuba perhatikan objek di bawah dan unitnya. Okey, contoh air kotak ini. Berapa isi padu air yang ataupun berapa isi padu cecair yang kita boleh muatkan dalam kotak ini. Okey. Jadi isi padu cecair yang ataupun isi padu susu yang kita boleh masukkan dalam kotak ini adalah 200 mililiter. Okey, jadi isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter ataupun ditulis mililiter padu. Okey, ml. Okey. Okey, jadi mililiter ni adalah dalam kuantiti yang kecil. Okey, paling kecil. Okey. Kemudian kita tengok isi padu air botol. Okey. Isi padu air botol ni berapa jumlah air, isi padu air yang kita boleh masuk ke dalam botol ini. Okey, jadi isi padu air botol dinyatakan dalam unit liter. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua ni besar sikit daripada mililiter tadi. Okey, ataupun ditulis L. Okey, liter padu. Okey, L. Okey, isi padu tangki. Okey, tangki ni adalah tangki yang besar lah. Contoh tangki kat rumah kita tu yang paling besar. Okey, tangki tu dinyatakan dalam unit meter padu. Meter ni maknanya unit yang besar lah. Okey, meter padu. Ataupun ditulis M kuasa 3. Okey, M ada atasnya 3. Okey, jadi di sini kita nampak unit yang paling besar adalah meter padu. Okey, yang paling kecil adalah mililiter padu. Okey. Kemudian kita tengok apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair di dalam objek di sebelah. Okey, kat sini kita lihat. Okey, kita lihat kat sini ada picagari. Okey, ini kita panggil dia picagari. Okey, ini kita panggil dia jug air. Ini kita buat air. Dan ini kita panggil dia kolam lah. Kolam mandi. Kolam ni besar lah. Okey, jadi apa unit yang paling sesuai? Okey, kita tengok kat sini. Unit yang paling kecil adalah kat sini picagari. Okey, kemudian yang kedua adalah jug. Yang ketiga adalah kolam. Okey. Jadi isi padu picagari unit dia mililiter padu. Okey, mililiter padu. Okey, isi padu jug pula adalah unit dia liter padu. Okey, liter padu. Okey, isi padu air kolam pula adalah unit dia meter padu. Okey, jadi kita tengok kat sini mililiter adalah untuk picagari kerana dia adalah unit yang kecil. Okey, yang kedua liter. Liter adalah digunakan untuk jug. Dia adalah kedua. Yang kedua lah. Okey. Dia tak kecil, dia tak besar. Okey, yang meter padu adalah unit yang besar lah. Okey, dalam ukuran isi padu yang dalam ukuran yang lebih besar lah skala dia. Okey, jadi kat sini mililiter padu, liter padu dan meter padu. Okey, mengukur isi padu kotak lohong. Okey, mengukur isi padu kotak lohong. Okey, bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Bagaimanakah caranya? Kotak lohong tu apa? Okey, kotak lohong ni adalah kotak yang di dalamnya tak ada apa-apa. Dia kosong. Okey, dia kosong. Okey, jadi berapa muatan yang kita boleh isikan dalam kotak ni? Okey, berapa muatan yang kita boleh isikan dalam kotak ini? Maknanya kita nak tahu isi padu kotak ni. Isi padu kotak lohong ni. Maknanya berapa jumlah muatan yang kita boleh masukkan di dalam kotak lohong ni. Okey, jadi macam mana? Okey, jadi kita tengok kat sini. Dia punya ketinggiannya 2 cm. Okey, dia punya lebar dia 2 cm juga. Dan dia punya panjangnya 2 cm. Okey, bagaimana kita nak mengetahui jumlah berapa isi padu kotak lohong ni? Okey. Okey, jadi kita tengok. Okey.
kita boleh mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan kubus 1 cm. Okey, ini adalah kubus 1 cm. Okey, kubus 1 cm ni maknanya tinggi dia 1 cm, lebar dia 1 cm, panjang dia 1 cm. Okey, kita boleh menggunakan kubus ini. Okey. Okey. Sebelum kita nak menggunakan kubus ini, kita kena ketahuilah dulu formula isi padu. Okey, isi padu ni panjang darab lebar darab tinggi. Panjang, okey, panjang ni yang bawah, darab dengan lebar yang bawah yang atas ni, dan tinggi yang sebelah sini. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjang yang ini. Okey, ini panjang, lebar yang ini, dan tinggi yang ini. Okey, jadi panjang darab lebar darab tinggi. Okey, jadi sama dengan isi padu lah. Okey, isi padu dia. Okey, jadi ini adalah formula dia. Okey, bagaimana kita nak mengukur isi padu kotak lohong? Okey, kita tengok Okey, isi padu kotak lohong tersebut bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm padu yang boleh memenuhi ruang. Okey, jadi 1 cm padu. Okey, 1 cm padu yang boleh memenuhi ruangnya. Okey. Jadi dia nak masukkan, kita nak tahu berapa jumlah kubus 1 cm ni yang boleh dimasukkan ke dalam kotak lohong ni. Okey, jadi berapa jumlah kubus 1 cm padu ni yang boleh kita masukkan ke dalam kotak lohong. Kotak lohong ni. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, berapa? Kotak tersebut memerlukan 8 kubus 1 cm padu untuk memenuhi lohong. Maka jumlah isi padu kotak lohong ialah 8 cm padu. Okey, jadi dia nak jadi kita nak tahu berapa kubus 1 cm ni untuk dimasukkan ke dalam kotak lohong ni, kita kiralah. Okey, jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8 belakang dia. Okey, jadi 8 kubus 1 cm padu yang boleh masuk ke dalam kotak lohong ni. Okey, jadi jumlahnya adalah 8. Okey, sorry Okey, jumlahnya adalah 8. Okey, sorry. Okey, 8 cm padu. Okey, jadi 8 cm padu adalah 8 kubus. Okey, 8 kubus. 8 kubus yang bentuk dia macam gini tadi yang saya tunjukkan. Okey. 8 kubus 1 cm padu. Okey. 1 cm padu. Okey. Okey, kemudian kita tengok Okey, jadi kita nak tahu jumlah jadi yang ini adalah kubus 1 cm padu, dan kita nak masukkan ke dalam kotak lohong yang tadi yang ini, kita perlukan 8 kubus lah. Barulah kita tahu berapa isi padu kotak lohong ni. Okey, berapa isi padu kotak lohong. Maknanya berapa kubus ni kita boleh masukkan dalam kotak lohong tu. Barulah kita tahu isi padu kotak lohong tu berapa. Okey, jadi bila kita kira, dia hanya memerlukan 8 kubus. Jadi 8 kubus bersamaan 8 cm padu. Okey, 8 cm padu. 8 cm padu macam mana? 8 cm 3. Okey, 8 cm padu. Sebab dia punya kat sini unitnya adalah cm. Jadi kita kena letak 8 cm padu. Kita tak boleh letak unit lain Okey, sebab unitnya dekat sini dia dah bagi tahu unit dia adalah cm. Cm
Kita singkatkan dia adalah cm. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah kubus paling kecil. Okey, kubus paling kecil. 1 milimeter. Okey, 1 milimeter. Okey. 1 milimeter. Dia bukan paling kecil. Dia 1 milimeter. 1 milimeter. Maknanya sebelum meter, dia akan jumpa 1 milimeter lah. Okey, isi padu sama dengan 1 milimeter padu mm3. Okey, mm3. Milimeter padu. M ni mili, M ni meter, 3 ni adalah padu. Okey. Jadi, kubus 1 milimeter padu. Okey. Umpama sebutir beras. Okey, milimeter padu. Umpama sebutir beras. Okey. Okey, ni sorry ni bukan milimeter, ni mililiter. Okey, mililiter. Okey, umpama sebutir beras. Jadi, 1 kubus 1 milimeter padu bersamaan ini mililiter sebenarnya, ml mililiter, ml. Okey. Sebenarnya bukan mm. ml3. Okey. Okey, 1 butir beras bersamaan 1 mililiter padu. Okey. Bukan milimeter Milimeter ni, meter ni panjang. Meter ni lagi besar dia punya unit dia. Okey. Kemudian 1 sentimeter. Okey, 1 sentimeter. Okey, kubus 1 sentimeter. Panjang dia lah. 1 sentimeter, 1 sentimeter, 1 sentimeter. Panjang, lebar dengan tinggi dia 1 sentimeter. Okey, isi padu dia sama dengan 1 sentimeter padu. cm3. C ni adalah senti. M tu adalah meter. 3 adalah padu. Okey, jadi ni singkatan dia. Kalau kita tak nak tulis panjang-panjang, kita tulis 1 cm3. Okey, 1 cm padu umpama beg pakaian ni. 1 cm padu. Umpama beg pakaian yang umpama dalam beg ni lah. Dalam isi padu dalam beg. Okey, dan isi padu di dalam ketuhar. Dalam ketuhar ni yang kita boleh masukkan. Jadi, penggunaannya adalah 1 cm padu. Okey, tadi kalau sebutir beras 1 mililiter. Ini 1 cm. Okey. Okey, 1 meter. Okey, 1 meter isi padu sama dengan 1 meter padu. 1 M ni meter, padu 3. Okey, 1 meter 1 M3 lah. Okey, kalau saya singkatkan dia 1 M3. 1 meter padu. Okey. Okey, 1 meter padu kubus ni umpama ni. Dalam kapal terbang ni yang kita boleh muatkan, dan dalam bangunan ni yang kita boleh muatkan. Itu isi padu dalam bangunan ni dan isi padu di dalam kapal terbang ni lah. Ruang dalam kapal terbang, ruang dalam bangunan ni. Okay, kita gunakan 1 meter padu. Okey, sampai 1000 meter padu ke? 1 meter padu ni yang kecil sikit lah. Nanti dah lama-lama kalau makin banyak, kita kira lah berapa meter padu yang boleh ruang dalam kita muatkan dalam kapal terbang, dan berapa meter padu yang ruang yang kita boleh masukkan dalam bangunan ni. Okey. Okey, ini adalah segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat. Okey, bukan segi 4 sama segi 4 tepat, sisinya panjangnya tidak sama. Okey, sisinya panjangnya tidak sama. Jadi sini panjang, lebih panjang. Panjangnya lebih, tingginya pendek sikit. Dan lebarnya pun pendek. Okey, jadi dia tak sama panjang. Okey, ini adalah segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat, sisi yang tidak sama panjang. Okey. Jadi kita nak masukkan, kita nak tahu ruang
kita nak masukkan dalam isi padu dalam segi empat tepat ni, berapa kita boleh masukkan kubus. Okey, berapa kita boleh masukkan kubus. Kita menggunakan unit 1 cm padu. Okey, yang macam tadilah beg lah kan, beg tadi. Okey, beg dengan apa tadi saya bagi contoh. Beg dengan apa tadi? Berapa jumlah isi padu kotak kubus ni boleh yang dimasukkan ke dalam segi empat tepat ni. Okey, jadi kat sini kita nampak kita perlukan 1 cm 20. Okey, 20 kubus. Okey, jumlah isi padu 20 kubus. Maknanya dia perlukan 20. 1, kita tengok, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang belakangnya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, betul tak? Okey. Jadi kat sini 2, 4, 6, 8, 10. 10 atas, 10 bawah. Okey, jadi 10 atas, 10 bawah bersamaan dengan 20 kubus. Okey, kubus 1 cm ni. Okey, jadi 20 kubus ni boleh dimuatkan dalam segi empat tepat ni. Kotak segi empat tepat. Okey, kuboid. Kita panggil dia kuboid lah. Okey, segi empat tepat kuboid. Jadi berapa jumlah isi padu yang kita boleh masukkan dalam kuboid ni? Adalah 20 kubus. Okey, ni kita panggil dia kubus. Okey, kubus. Okey, jadi kubus ni kita masukkan dalam kuboid ni. Berapa jumlah kubus yang kita boleh masukkan? Adalah 20 kubus. 20 kubus darabkan dengan 1 cm. Okey, jadi berapa? 20 cm padu. Okey, jadi yang ini 20 ni darabkan dengan 1 cm. 20 darab 1 sama dengan 20. Jadi 20 cm padu. Cm ni, C ni senti, M ni meter, 3 ni padu. Okey, jadi 20 cm padu isi padu kuboid. Okey, isi padu kuboid ni. Okey, isi padu kuboid. Okey, sebab dia sisi yang berbeza. Okey. Okey, sisi yang berbeza panjang. Okey, jadi kuboid ni, isi padu kuboid ni adalah 20 cm padu. Okey, murid kena faham sebab kubus ni objek yang kita kena masukkan dalam kuboid ni. Berapa jumlahnya. Jadi itu adalah isi padu kuboid tu. Okey. Okey, jadi kita nak tengok macam mana kita nak ukur cara lain. Okey, yang tadi cara kita masukkan kubus dalam kotak lohong. Okey, ataupun sesuatu objek yang seperti kuboid. Okey. Jadi yang ini saya nak ajar cara macam mana kita nak ukur menggunakan, bukan kubus, menggunakan formula. Okey, formula dia. Okey, isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjang yang ini, lebar yang ini, tinggi yang ini. Okey, lebih senang kalau kita tak nak mengukur cara menggunakan masukkan kubus, kita menggunakan kaedah formula panjang darab lebar darab tinggi. Okey, macam mana nak darab? Okey, 5. Okey, contohnya kat sini panjang dia 5. Okey, panjang dia 5. Okey, ni panjang dia 5. Okey. Okey, lebar dia 2. Okey, lebar dia 2. Okey, 2 cm lah. Okey, tinggi dia 2. Okey, 2 cm. Okey. Okey, bukan ni. Sorry. Bukan ni. Yang saya salah pula. Okey, yang ni. Okey, panjang dia 5. 5. Okey. Lebar dia 2. Lebar dia 2. Tinggi dia 2. Okey. Tadi kaedah cara kita gunakan kubus kan?
Okey, ni kubus kan. Okey, ni kaedah menggunakan formula. Okey, formula ni. Ni kena hafal. Panjang dan lebar dan tinggi. Okey, awak kena darabkan. 5. 5. Ni 5. Okey, darab dengan 2. 2-nya lebar. Darab dengan 2. Okey. Jadi 5 darab 2 darab 2. Okey, ni darab. Okey. Okey, jadi sama dengan sama dengan 20 cm padu. Okey. Okey, jadi sama je macam cara tadi, tapi cuma kita gunakan formula. Panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Okey, yang tadi kan kita gunakan kaedah Okey, yang tadi kita gunakan isi padu. Kubus. Kita gunakan berapa jumlah kubus kita boleh masukkan dalam kuboid ni. Okey, yang ini kita gunakan cara formula. Formula yang saya tunjukkan ni. Panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Boleh gunakan dua-dua cara. Okey, kalau kita nak cari isi padu. Okey, boleh gunakan cara kubus yang boleh dimuatkan dalam kotak tersebut, ataupun kita gunakan cara formula panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Okey. Okey, itu kaedah dia. Okey. Okey. Saya harap murid-murid faham. Okey. Murid-murid faham. Okey, lepas dengan video ni, murid-murid saya akan bagi kerja, tugasan. Tugasan pertama buat latihan. Saya akan beri latihan. Okey, tugasan yang kedua, buat buku aktiviti. Nanti saya beritahu buku aktiviti muka surat berapa buat. Okey. Kalau tak faham boleh WhatsApp cikgu ataupun telefon. Okey. Kalau faham boleh buat, teruskan. Okey, nanti dah siap hantar seperti biasa di dalam Telegram. Okey, murid lepas ni murid-murid akan buat latihan, murid-murid akan mengira isi padu. Okey, mengira isi padu sama ada menggunakan kubus ataupun menggunakan formula. Okey, jadi kena faham. Okey, menggunakan kubus dan menggunakan formula. Formula panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Okey, saya akan berikan latihan dan murid-murid akan buat. Okey, saya akan bagi contoh. Nanti murid buat ikut contoh yang cikgu berikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap murid-murid dapat menjalankan tugas yang diberikan. Okey, selamat belajar. Jaga diri. Stay at home. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.